Kristen progresif mendukung hak wanita untuk aborsi. Kristen progresif mengajarkan kebebasan dalam menentukan orientasi seksual. Sebenarnya mereka itu ingin mendefinisikan iman Kristen dan bagaimana mewujudkan iman Kristen di dalam kehidupan masyarakat yang lebih humanis, yang lebih bersahabat, tidak menyinggung orang lain. Apa yang mereka upayakan justru menyangkal pokok-pokok iman kepercayaan Kristen. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹们，早上好。 Pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang dalam bahasa Indonesia itu Kristen progresif. Kalau dalam bahasa Inggris progressive Christianity. Jadi sebenarnya terjemahannya kekristenan progresif. 今天早上我们所要学习的一个主题叫做跟进的基督徒。 Minggu depan tema ini masih dilanjutkan. 下一个礼拜我们还是连续讲这个主题。 Dan oleh majelis saya diperingatkan minggu ketiga adalah minggu dengan dwi bahasa, jadi tidak bisa khotbah terlalu panjang. 这是他们再次联络告诉我，这个第三个星期有翻译，所以你讲的不要太长。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau yang belum tahu, kita bisa search di YouTube. Maka 3 bulan yang lalu sampai 2 bulan yang lalu, medsos kita ramai dengan pembicaraan Kristen progresif. 我们可以在我们的网络在那里寻找3个礼拜前跟2个礼拜前正在网络在哪里很热烈的谈到这个问题。 Orang tanya kepada saya, itu sebuah aliran atau sebuah gerakan, movement? 有人问我，这是一个形象呢，或者这是一个运动？ Saya katakan kalau di Amerika, maka bisa dianggap sebagai sebuah aliran kepercayaan yang menyebut diri mereka Kristen. 如果在美国，这个可以说他们自己的流行的一个方式，他们称为自己是基督徒。 Tapi kalau di Indonesia saya katakan itu cuma main-main. 但是如果在印尼，他们看起来好像就只不过是玩玩而已。 Kenapa main-main? Karena setelah 2 bulan yang lalu, jadi cuma 1 bulan, lalu tokoh Kristen progresif di Indonesia itu minta maaf. Dan sampai sekarang tidak ada lagi pembicaraan mengenai Kristen progresif. 为什么我说他们只不过是玩玩而已呢？因为在1个月之间呢，我们看到根本这个基督教的这个他们的更新的这个基督教已经没有再次什么活动，并且他的提前或者他的组织的人物呢，他再次向大众在那里道歉，说因为不再用这个词句了。 Kenapa saya sebut main-main? Karena tokoh Kristen progresif di Indonesia itu tanda kutip tidak jelas. 我为什么说他们只不过是玩玩呢？因为说跟进基督教他们的人物，他们的主持人，他们根本不了解他们所说的这个宗教是什么。 Tapi kalau di Amerika, Kristen progresif itu ada profesor, ada scholars. Jadi kalau scholar bahasa Inggrisnya itu sarjana. Kalau disebut sarjana atau scholar tidak berarti cuma S1, ya ada doktor, ada PhD di situ. Di dalam gerakan ini, dalam aliran ini yang dimulai pada tahun 2006. 但是如果在美国从2006年开始，这个运动呢已经开始发起这个运动，在他们当中有博士、有学士等等。 Jadi kalau kita cari di Google, di YouTube Indonesia, tidak ada lagi bicara-bicara tentang Kristen progresif, sudah selesai. 那么，若是我们早在这个网络印尼的网络，我们已经不能够再发现有关做跟进的基督教，因为他们已经停止在哪里交辩或者停止在哪里发布一切的协议。 Nah, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah pasal 17 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. 让我们一起来打开圣经《使徒行传》17章10到12节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia.
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus, Silas, dan Timotius di Berea. Pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di sana, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Orang-orang Yahudi di Berea lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ayat 12. Karena itu banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antaranya adalah orang Yunani yang terkemuka, baik perempuan maupun laki-laki. Mau dibaca? Mau dibaca? Boleh? 使徒行传17章10到12节，弟兄们随即在夜间打发保罗和希拉往庇里亚去。两人到了，就进入犹太人的会堂。这地方的人现以帖撒罗尼迦的人甘心领受这道，天天考察圣经，要晓得这道是与不是。所以他们中间多有相信的，又有希腊尊贵的妇女，男子也不少。 Saudara-saudara sekalian, di dalam TB2, saya sekarang khotbah pakai TB2 ya, terjemahan baru edisi kedua. Dikatakan orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya. Kalau TB1 lebih baik hatinya. 我现在大多是用新的翻译文，在这里告诉我们，帖撒罗尼迦的人，他们是更加纯粹，他们的心底是更加好。 Tabib Lukas, penulis Kisah Rasul, tidak segan-segan membandingkan jemaat di Berea dengan jemaat di Tesalonika. 那么在路加呢，他没有再次不好意思在哪里做一个比较，就是帖撒罗尼迦教会的信徒跟比利亚教会的信徒。 Tabib Lukas mengatakan jemaat di Berea lebih terbuka hatinya, lebih baik hatinya dibandingkan jemaat di Tesalonika. 根据路加告诉我们，比利亚的信徒他们的心更加敞开，他们的心更加好，他们更加要学习，比起在帖撒罗尼迦。 Saya menikah di GKKA Tenggilis Mejoyo. 我是在 GKKA Tenggilis Wijoyo 哪里结婚？ Surabaya. 哦，Surabaya， 在 Siswi. 四岁， Iya. 四岁 Kalam Kudus。 Iya. Kalam Allah. Kalam Allah ya. Iya. Oh. Kalau saya pagi ini bilang jemaat GKKA Banda lebih baik hatinya dibandingkan jemaat GKKA Tenggilis, orang-orang di Tenggilis bisa marah itu. 若是今天早上我说西江剑道堂的会友比泗水剑道堂的会友更好，我相信大家都不赞成。 Tapi Tabib Lukas penulis Kisah Para Rasul tidak segan-segan. 但是路加写这个路加福音，他没有不好意思记下这些事。 Kenapa lebih terbuka hatinya? Kenapa lebih baik hatinya? Karena dikatakan mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. 为什么说他们的心更好呢？因为他们愿意敞开他们的心门，并且甘心领受这道，天天考察圣经，要晓得这道是与不是。 Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada solusi lain ketika kita menghadapi ajaran yang sesat adalah kembali dengan setia menyelidiki kitab suci kita untuk mengetahui apakah itu benar atau salah. 因此，弟兄姐妹们，我们必须要再次回到来查考圣经、研究圣经，好使我们知道我们所领受的话真理是否照着圣经的话。 Kalau kita cari arti kata progresif di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan. 若是我们从印尼文的词典来看，这个 progressive 的意思，它是向前发展的，并且是倾向于改善现状的。
Pada waktu saudara-saudara membangun gedung yang megah ini, saya yakin panitia atau majelis jemaat dalam rapat sering berkata, sampai sejauh mana progres pembangunan gedung kita. 当我们重建我们的礼拜堂的时候，我们深信有很多的知识会发问：你们的我们的建堂的过程现在已经到什么地步？ Kalau kita punya teman seorang peneliti, kita jumpa dengan dia, kita mungkin bisa bertanya, progres penelitianmu sampai di mana? 若是我们所遇见的人刚好他是参与这个建堂的，我们可以问：你们现在的工程已经到什么地步了？ Jadi progresif atau progres itu berbicara tentang keberlanjutan, berkesinambungan, tetapi semakin hari semakin jelas. 那么这里所说的过程呢，它是有连贯性的、持续性的，是越来越清楚，不断的在那里更新。 Ada perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik. 我们看到他们是越来不断的增加改进，是到更好的目标。 Saya mau kasih contoh satu saja dalam teologi Kristen, yaitu progressive revelation atau pewahyuan progresif. 在这里我要提示，单单讲这个更新的启示。 Di dalam progressive revelation, khususnya doktrin Allah Tritunggal, 在这个更新的启示，特别是讲到三位一体的教义。 di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. 在创世纪1章26节那里告诉我们，神说：“我们要照作我们的形象，按照我们的样式造人。” Kita itu lebih dari satu. 我们是比多一个，比一个更多。 Bisa 2, 它可以2个， bisa 3, 它也可以3 bisa 个， 4, 可以4个， dan seterusnya. 具体它的数目， Kita tidak tahu berapa ini. 我们不知道到底是几位。 Pewahyuan pertama hanya menyebut kita, jamak. 第一次的更新的启示告诉我们，它是复数，是多数的，没有告诉我们几个。 Di dalam bahasa Ibrani ada singular, tunggal, untuk satu. One book. Bahasa Inggris juga seperti itu. Ada singular, ada plural. 2 books, 3 books. Bahasa Ibrani ada tunggal, ada dual, 2, ada jamak, plural. 在希伯来语，它哪里有单数1个、双数2个、复数或者多数是3个以上？ Kata kita di sini bukan dual, bukan 2, tapi jamak. 在这里所说的我们，它不是指2个，可是它是多数。 Jadi kita tidak tahu ini 3, 4, 5, 6 atau berapa. 因此我们不知道这个复数、多数是3、4、5或者其他的。 Tapi di dalam progressive revelation, pewahyuan yang progresif yang berkesinambungan, di dalam Yesaya pasal 6 ayat 3 sering dipakai ayat ini sebagai satu petunjuk bahwa Allah Tritunggal itu 3 pribadi. 但是我们从这个跟进的基督徒哪里我们来看，在圣经里面记载，他们所述说的，在我们所读经里面，我们知道所说的是三位一体的神。 Yesaya berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ada 3 kali kata kudus dan seringkali dipakai sebagai petunjuk tentang doktrin Allah Tritunggal. 以赛亚告诉我们：圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地。在这里，他说了3次，标示告诉我们是3个位格。 Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa menemukan kata Tritunggal dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tidak pernah ada kata Tritunggal. 弟兄姐妹们，在圣经里面，从创世纪一直到启示录，我们从来没有发现过有一句是讲到3位一体的神。 Tapi tahap demi tahap Allah mewahyukan kitab suci. Ketika di perjanjian baru kita bisa menemukan satu kesimpulan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang 3 pribadi Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
但是从我们的圣经，从创世纪一直到启示录那边，很清楚的，我们可以读到，我们所敬拜的神是圣父、圣子、圣灵三位一体上帝的神。Kalau saya terima WA dari teman untuk memberitahukan kondisi teman saya yang lain bernama Rudi, Kar, apakah kamu sudah tahu Rudi seminggu ini tidak kerja? Dia baru saja ke rumah sakit, dokter memberikan dia sejumlah obat. 那么有人打电话告诉我，你知道吗？有这个Rudy正在生病，现在医生给他很多种的药。Saudara-saudara sekalian, tidak ada kata sakit di WA teman saya itu. 在我的短信里面，他们没有告诉我他生病。Bolehkah saya menyimpulkan bahwa teman saya yang bernama Rudi sedang sakit? 我是否可以做一个结论？我的同伴这个Rudy，他现在正在生病呢？ Kesimpulan sangat bertanggung jawab ketika saya menyimpulkan Rudi sedang sakit, meskipun WA teman saya tidak ada kata sakit. 我所做出的结论是非常有影响力的。虽然我的朋友他没有告诉我Rudy正在生病。 Saudara-saudara sekalian, demikian pula doktrin Allah Tritunggal. Di Alkitab kita tidak ada kata Tritunggal, tetapi ketika kita membaca Alkitab kita dengan teliti, mau tidak mau, kita sampai pada kesimpulan Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah adalah Allah dengan 3 pribadi, yaitu Allah Tritunggal. 因此，在圣经里面虽然没有很清楚的写下三位一体的神，但是从他的一个人，我们所敬拜的神，我们很清楚的知道，我们所相信敬拜的神是圣父、圣子、圣灵三位一体的神。 Jadi pengertian progresif itu adalah berkesinambungan, berkelanjutan, semakin memperjelas, semakin memperbaiki. 因此，这个 progressive 它所用的它的含义是有连贯性的、持续性的，逐渐越来越清楚，不断的在哪里改进。 Itu berbeda sekali dengan Kristen progresif. 那么跟这个有进基督教是非常的不一样。 Karena yang diajarkan oleh Kristen progresif bukan kesinambungan, tetapi keluar dari pokok-pokok iman kepercayaan Kristen. 因为更新基督徒有进的基督教呢，它是再次从我们基督教真正的教义已经走出来了，变成不一样了。 Setiap kita punya pohon keluarga. 我们每一个人都有一个家庭的一棵树。 Kekristenan juga punya pohonnya. 那么我们的基督教呢，也有它的树。 Kalau gambar yang ini, akarnya itu mulai dari Yesus Kristus, ya, ditulis di situ tahun 30 Masehi. 那么如果我们从图片看呢，我们知道是从基督开始，就是记载从公元30年。 Lalu pengajaran rasul-rasul, the apostles. 然后使徒的教导。 Lalu gereja-gereja mula-mula. 然后起初的教会。 Lalu semua keluar cabang-cabang, ada gereja Protestan, ya macam-macam di situ. 然后从哪里开始分支？有基督教或者其他的宗教的教派。 Atau kita bisa lihat dari sini. Kalau gambar yang ini mulai dari Yudaism, Perjanjian Lama. 若是从这里我们可以看，从旧约开始。 Lalu pengajaran Tuhan Yesus. 然后主耶稣的教导。 Lalu rasul-rasul. 然后使徒的教导。 Terus berkembang pohon itu ya, cabang-cabang dari gereja. 我们看到这一棵树，教会不断的在那里分支，在那里发展。 Nah, saya ingin kita lompat kepada apa ajaran mereka. 那么现在我们来看，他们到底的教义是什么？ Saudara-saudara sekalian, Kristen progresif itu menaruh perhatian terhadap isu-isu sosial, hak asasi, seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, dan seperti itu. 我们看到有进的基督教，他们所教导的是再一次要再次来注意到这个社会的环境、人权等等。 Apakah gereja tidak memikirkan isu-isu sosial? Gereja memikirkan. 我们是否教会有没有想到关于这个
社会的福利呢？ Kristen progresif membicarakan isu tentang lingkungan hidup. 如果有进的基督教，他们在讲到有关这个环境的问题。 Apakah Kristen tidak berbicara tentang lingkungan hidup? Berbicara. 是否我们的基督教没有注意到我们的环境呢？我们也有注意到。 Pada waktu pemerintah ingin memberikan untuk tambang kepada organisasi-organisasi gereja, Bapak Ibu perhatikan, KWI Katolik menolak karena isu lingkungan hidup. Ya, kami tidak bergerak di bidang itu. PGI mewakili gereja-gereja Kristen menolak karena isu lingkungan hidup. 正当政府要把这个煤矿交给教会的时候，那么天主教呢，他们就拒绝了，因为它是有关于这个范围的状态、自然界的状态影响。那么在基督教呢，在英华基联教会，他也拒绝，因为这个也是有关于我们的四周围的环境的问题。 Kristen progresif mendukung hak wanita untuk aborsi. 有进的基督教，他哪里支持女孩子可以堕胎？ Perempuan mempunyai hak untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya. 每一个女性有权决定对她自己最好的选择。 Jadi tidak perlu bertanya lagi apa yang dikatakan oleh kitab suci. 因此，他们不需要再来问这个圣经讲什么。 Kristen progresif mengajarkan kebebasan dalam menentukan orientasi seksual. 有进基督教在此那里教导性开放的自由。 Tuhan tidak mempermasalahkan orang dengan orientasi seksual apapun. 神不会介意任何性自由的人。 Bapak Ibu pernah dengar mungkin istilah LGBT. 我们大家都平常听到这个 LGBT 这一句词句。 Saudara-saudara sekalian, sebenarnya mereka itu ingin mendefinisikan iman Kristen dan bagaimana mewujudkan iman Kristen di dalam kehidupan masyarakat yang lebih humanis, yang lebih bersahabat, tidak menyinggung orang lain. 其次，他们在哪里呢？想尽办法，愿意再重新定义基督教的信仰，以及如何通过跟人性的文化，在生活中体现基督教信仰。 Apa yang mereka upayakan justru menyangkal pokok-pokok iman kepercayaan Kristen. 但是非常的遗憾，他们所尽量的设法的，已经再一次跟我们抵挡了我们基督教的教义。 Mereka tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak ada salahnya dan yang bersifat mutlak dalam hal iman dan perilaku. 他们不相信圣经是神的话，是真实的，不会错的，也不再是来看圣经上帝的话为权威的言语。 Karena ingin lebih bersahabat dengan orang-orang tidak seiman kita, mereka mengajarkan bahwa orang diselamatkan tidak hanya melalui Yesus Kristus. 因为他们愿意取悦于世人。 就是让他们知道，不需要再次来按照圣经的话，以至于他们偏离了真理，说我们能够不是单单只有相信主耶稣基督，我们就可以得救。 Semua orang baik, apapun kepercayaan mereka, apapun agama mereka, juga akan diselamatkan. 所有好的人，不论什么宗教、什么信仰，他们都会得救。 Saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menitik beratkan pada persoalan intisari kepercayaan Kristen. Ya. 我在这里就要强调基督教的教义。 Seringkali kita berpikir ajaran sesat itu ibadah mereka mengerikan, ya, menyeramkan. 很多时候我们以为这个有进基督教或者邪教呢，他们的方式是非常的让我们感到恐怖的。 Tapi dalam kenyataannya banyak ajaran sesat itu justru kelihatan tidak salah. Mereka tampil sangat humanis, mereka tampil sangat toleran. 可是实际上，大多数的邪教看起来好像并没有什么问题，表现得非常人性化，
有宽容的态度。 Saudara-saudara sekalian, apa definisi ajaran sesat dalam kekristenan? 那么，请问这些邪教他们的定义是什么呢？ Ajaran sesat selalu menyangkal satu atau lebih dari beberapa dasar kepercayaan Kristen. 邪教呢，他们的定义是否定一个或者多个的圣经基本真理的教义。 Yang pertama misalnya Yesus Kristus bukan Allah. 比如说，主耶稣基督并不是神， Yesus Kristus bukan manusia. 耶稣基督并不是人。 Di sekitar abad ketiga pernah ada muncul ajaran Doketisme yang mengatakan Yesus Kristus bukan manusia, oleh karena ajaran itu didasarkan pada tubuh manusia, daging ini najis, daging ini kotor, tidak mungkin Yesus itu manusia. 第3世纪的时候，他们说主耶稣基督并不是人，因为我们的这个肉体是卑贱的，我们的肉体是邪恶的，不可能主耶稣拥有我们这个卑贱的肉体。 Ajaran Kristen yang sejati, Yesus Kristus manusia sejati, 100% manusia, Yesus Kristus 100% Allah. 我们基督教的教义是主耶稣基督是100%的人，也是100%的神。 Ajaran sesat sering juga menyangkal bahwa keselamatan tidak hanya melalui Kristus. 邪教呢，他们也是再次否定，只有在主耶稣基督里面，我们才可以得救。 Keselamatan tidak hanya melalui iman, tapi melalui perbuatan baik kita. 我们得救，并不是就单单靠我们的信心，靠我们的信仰，但是要靠我们的行为。 Saudara-saudara, kalau orang tanya kepada saya, siapa itu antikris? 现在若是有人问我，谁是第基督？ Siapa itu antikritus? 谁是第基督？ Yang pertama, antikristus itu adalah orang-orang atau ajaran yang menyamakan dirinya sebagai Kristus. Itu antikristus. 第基督首先是哪些人？他们称自己是基督教的基督徒，他们是第基督。 Ada sekelompok orang Kristen di Cungpo, ya, mempunyai pengajaran seorang Kristus berjenis kelamin wanita yang sedang hidup di sana. Dia Kristus, dia mengatakan dirinya Yesus Kristus. 在中国有一个女人，她说她是基督。 Antikristus yang pertama mengaku diri sebagai Kristus, dan yang kedua menolak Kristus sebagai Allah dan manusia. 那么第基督第一点，他就是称自己是基督；第二点，他再次否认、拒绝主耶稣基督是神的儿子。 Saudara-saudara sekalian, 12 butir pengakuan iman rasuli itu boleh menjadi pokok-pokok dasar kepercayaan Kristen. 我们来看每一个礼拜我们所读的这个使徒信经，在哪里有12条，能够成为我们基督教的信仰的根基。 Atau kita bisa pakai 5 butir ini yang mengajarkan pada kita sebagai pokok-pokok dasar dari iman percaya kita. 或者我们可以从它的其中5条，成为我们基督教信仰的信心的根基。 Yang pertama sola scriptura. 第一点就是唯有圣经， Hanya Alkitab 唯独圣经， yang menjadi dasar ajaran kita, yang menjadi standar dari iman, kepercayaan dan perilaku kita. 成为我们相信主的真理的基础。 Kristen progresif menolak itu. 有进基督教拒绝这个真理。 Alkitab bukan sebuah standar dari kebenaran. 圣经并不是一个真理的根基。 Menurut kamu itu benar, menurut saya belum tentu benar. 按照你们说这是对的，可是我却说不一定是对的。 Yang berikutnya, keselamatan hanya melalui Kristus, hanya melalui iman, hanya oleh anugerah. 接下来呢是因信称义，我们能够得到救恩，是因着我们相信，是因着我们蒙上帝的恩典所拯救的。 Saudara-saudara sekalian, banyak sekali ayat-ayat Alkitab
yang mengajarkan kepada kita keselamatan hanya melalui iman, bukan melalui perbuatan baik kita. 有很多神的话告诉我们，有很多的真告诉我们，我们得救是因信称义，并不是因着我们的行为。 Saya ingin kita pakai waktu sedikit untuk belajar beberapa ayat Alkitab dari kitab Roma. 我们来看罗马书几章的经文。 Saudara-saudara, kitab Roma itu terdiri dari 16 pasal. 罗马书有16章， Dapat dibagi atas 2 bagian besar. 然后把它分段起来成为2个大段。 Pasal pertama sampai pasal 11 第1章到11章， dan pasal 12 sampai pasal 16. 12章到16章。 Bagian pertama dengan bagian kedua diikat dengan satu kata, karena itu. 第1段跟第2段有一句话，就是因此。 Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. 保罗在12章1节告诉我们，所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们。 Saudara-saudara, kita bertanya, karena apa? Maka Paulus menjawab, karena kemurahan Allah. 那么我们问，为什么？是什么原因？那么我就是告诉你们，是因着上帝的慈悲劝你们。 Lalu kita tanya, kemurahan Allah yang mana? 我们就问，神的慈悲是属于哪一类？ Kalau kita bisa hadir pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, itu kan kemurahan Allah. 若是今天早上我们可以来到神的面前来敬拜主，这一切都是因着神的怜悯慈悲。 Kalau anak kita bisa berdiri dalam barisan orang-orang yang diwisuda, itu juga kemurahan Allah. 若是我们的孩子他今天可以参加那些硕士毕业的典礼，这一切也是神自己的慈悲、怜悯、恩典。 Kalau suami kita mendapatkan promosi jabatan, gajinya naik lebih tinggi, itu juga kemurahan Allah. 若是我们的先生再一次能够升职，那么这一切呢，都是神的恩典、恩赐。 Tetapi yang dibahas oleh Rasul Paulus di sini bukan kemurahan Allah itu semua. 但是保罗在这里所述说的，并不是属于这一切的慈悲。 Yang Paulus sedang bicarakan sini adalah kemurahan Allah yang Paulus jelaskan di bagian pertama pasal 1 sampai pasal 11. 在这里，保罗所要提说的就是从罗马书1章到11章。 Apa yang Paulus bicarakan di pasal 1 sampai pasal 11? 保罗在罗马书1章到11章到底讲了什么呢？ Paulus berbicara tentang siapa itu manusia di hadapan Allah dan apa yang Allah kerjakan bagi manusia yang berdosa itu. 保罗告诉我们，我们人类在神面前到底是一个怎样的人？然后保罗也告诉我们，神已经为我们这些罪人做了什么。 Paulus berbicara panjang lebar di bagian pertama tentang manusia yang berdosa dan apa yang Allah lakukan di dalam Yesus Kristus untuk manusia yang berdosa itu. 在第1点，保罗在哪里告诉我们，我们都是罪人，然后主耶稣基督在我们这些罪人为我们做了什么？ Beberapa ayat yang kita akan bahas secara singkat ini menolak seluruh ajaran progresif Christianity yang mengatakan orang diselamatkan tidak harus melalui Yesus Kristus. 接下来我 Orang 们所 baik apapun kepercayaannya bisa diselamatkan. 接下来我们所要商讨的，我们来默想神的话语的，就是要叫我们拒绝那些有进基督教他们的讲说。他们说我们得救需要靠行为，不是靠相信神。 Saudara-saudara, Roma 3 ayat 23 sampai 24, kemudian ayat 28 berkata begini, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, bukan hanya beberapa orang. 罗马3章23节那里告诉我们，因为世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀。在这里所说的所有的世人，并不是只有一部分的世人。 Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Kenapa ada kata dibenarkan? 那么在这里呢，如今欠蒙上帝的恩典，就白白的称义了。为什么在这里教我们说白白的称义呢？ Ini sebuah istilah di ruang pengadilan, ya. Ketika hakim ketok palu, kamu dibenarkan, justification, pembenaran. 那么好像在法庭上面，
法官呢，他就按这个铃，他就打这个桌子，告诉我们：你现在已经解决了，已经脱离了，你是对的，你是正义的。 Paulus menggunakan kata dibenarkan karena orang berdosa di hadapan Allah adalah orang-orang yang berada di bawah hukuman Allah. 保罗在这里用这个称义这个字，因为我们每一个世人都犯了罪，在神面前，我们是应该是承受刑罚的人。 Saudara perhatikan, kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, bukan karena amal baik kita, bukan karena kita orang yang gigih menjalankan syariat agama kita. 我们在这里要注意，我们能够白白的称义，是因着基督耶稣的救赎，他的宝血，并不是因着我们的行为，我们所做的功德等等。 Ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. 28节那里告诉我们，人称义是因着信，不在乎遵行律法。 Satu ayat lagi, Roma pasal 5 ayat 1. 我们再来看罗马书5章1节， Dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan. Diulang lagi oleh Paulus kata dibenarkan. Karena iman, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Lalu dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera. 罗马书5章1节那里告诉我们，我们既因信称义，在这里强调告诉我们，因为我们相信所以被称义，不是靠着我们的行为，那么借着我们的主耶稣基督得与神和好。 Kenapa ada kata damai sejahtera? 为什么在这里有一句与神相和和好呢？ Karena orang berdosa di hadapan Allah adalah seteru Allah, adalah musuh Allah. 因为一个罪人在神的面前，他是神的仇敌，他是神的仇敌。 Ketika kita ditebus oleh darah Kristus, kita beroleh damai sejahtera dengan Allah. 正当我们领受了主耶稣基督的宝血洗净以后，我们就再次的与我们的神在哪里和好。 Saudara-saudara sekalian, masih banyak ayat lain, tapi saya mau lompat ke satu topik yang kita perlu bahas tentang orang-orang yang membanggakan perbuatan baik. 在这里还是很多的经文在那里支持我们这个基督教的教义，但是我现在要跳跃过去，要讲到哪些他们靠着行为认为是行善的人。 Saudara-saudara, orang-orang Kristen progresif itu sangat meninggikan perbuatan baik dan menurunkan kesucian, keadilan Allah, kekudusan Allah. 那么这些有进基督教呢，他们很多时候抬高自己，他们认为他们是圣洁的。 Banyak manusia yang berpikir kebaikannya cukup untuk membawa dia kepada keselamatan. 有很多的人认为他们是因着行善很好的功德，他们可以再次把他们带到神的面前。 Di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6, Yesaya berkata begini, demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalehan kami seperti kain haid. Ini TB2 ya, sudah diganti pakai kata kain haid. 以赛亚书64章6节，我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去。 Saudara-saudara, latar belakang PL, wanita yang sedang haid itu najis kondisi mereka. 那么在这里印尼文说，我们知道每一个女人当她走经的时候，在这里所说的她的污秽像这个我们的经，我们月经来的用的这个月经布是怎样的 Yesaya 肮脏污秽。 mengerti siapa itu manusia di hadapan kekudusan Allah. Karena Yesaya diberikan kesempatan untuk menyaksikan Allah di tahtanya yang maha kudus itu. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 3, Yesaya menyaksikan bagaimana para serafim itu berseru seorang kepada yang lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. 以赛亚用这一句的月经的布来描写
我们世人是怎样的污秽，因为以赛亚看到在我们天上宝座的神那里，有基路伯在那里围坐在我们的至高神的四周围，在那里呼喊说：圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地。我们的神是圣洁的。Kisah Yesaya ini mengajarkan pada kita, semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal diri kita. Semakin kita mengenal Allah sebagai Allah yang maha kudus, semakin sadar kita sebagai manusia yang najis adanya. 在这里，以赛亚要告诉我们，我们越来越认识、知道我们的神是圣洁的神，表示说我们越醒悟到，我们是一个罪恶的人、污秽的人、卑贱的人。Kepada orang-orang Kristen progresif yang mengandalkan perbuatan baik, seolah-olah semua itu memenuhi standar Allah, kita bisa berbicara bahwa Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. Semakin kita mengenal Allah sebagai pribadi yang maha kudus, yang maha mulia, semakin kita menyadari diri kita yang tidak layak. 如果有劲的基督教在那里教导我们呢，要再次有社会化、有人性化，过着跟人太平、正义等等。但是圣经教导我们，我们是何等的卑微，我们在神面前是何等的污秽。Saya ingin tutup khotbah ini dengan memperlihatkan bagaimana perjalanan spiritual kehidupan Rasul Paulus. 在这里，我今天早上要用一个短讲，怎样来看到这个保罗他的灵性的旅途。Semakin dia melayani, semakin dia kenal Tuhan, semakin dia sadar dia sebagai orang yang berdosa. 他在哪里越侍奉主，他在哪里越再次来侍奉人，他更加醒悟到他是何等的罪大恶极的人。Rasul Paulus bertobat, saudara-saudara sekalian, di sekitar tahun 30-an. 保罗他悔改，差不多是在30年代。Dia menulis 1 Korintus pasal 15 itu di sekitar tahun 55 Masehi, jadi setelah 20 tahun setelah pertobatannya. 他写哥林多前书第1章，大约是在公元55年，那么表示说他悔改20年之后写下的。 Dia katakan, aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Rasul hanya 12. Di antara 12 orang, Paulus katakan, aku yang paling hina. 保罗说，他从12使徒当中，他是使徒中最小的，不配称为使徒。 Di dalam Efesus pasal 3, itu 28 tahun kemudian, Paulus berkata, aku yang paling hina di antara segala orang kudus. Bukan lagi rasul, tetapi orang kudus. Siapa orang kudus? Kita semua orang kudus. Dan Paulus berkata, dia yang paling hina dibandingkan kita-kita semua ini. 在以弗所书3章8节那里，保罗告诉我们，他比所有的信徒更加卑贱。谁是卑贱的呢？谁是圣人呢？因为我们这些都是圣人。 Lalu 30 tahun setelah dia bertobat, dia menulis 1 Timotius pasal 1. Dia katakan begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dan di antara mereka, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. 悔改后30年，保罗写提摩太前书，在那里告诉我们，他说：“基督耶稣将是为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的，因为在罪人中，我是个罪魁。 Saudara-saudara, pertama dia berkata, aku yang paling hina di antara rasul. Bukan berdosa ya, hina. Aku paling hina di antara rasul, 12 orang. Lalu dia katakan, aku yang paling hina di antara orang-orang kudus. Kita semua orang kudus. Dia yang paling hina. Tapi kemudian dia berkata, aku yang paling berdosa di antara orang berdosa. 我们看到保罗述说他自己，第一点他说比12使徒中他是最卑贱的，然后在圣人当中他也是最卑贱。第3点他说，在罪人中我是个罪魁。 Apakah perjalanan spiritual Bapak Ibu seperti Rasul Paulus? Cuman, Semakin melayani di gereja,
semakin setiap minggu ke gereja, dari minggu ke minggu, tahun ke tahun, kita semakin menyadari kemuliaan Allah, kekudusan Allah. Semakin kita menyadari kekudusan Allah, semakin kita sadar siapa diri kita. 请问我们每一个人的领性之旅途怎么样？我们是否在每一年每一天我们所相信的神，我们是越来越亲近神，越来越相信我们的神是至圣的神，是圣洁的神。当我们醒悟到我们的神是圣洁的神的时候，我们就会醒悟到自己是何等的污秽，何等的卑贱，何等的不配的一个人。 Orang-orang Kristen progresif mengatakan keselamatan tidak harus melalui Kristus. Semua orang, apapun kepercayaannya, perbuatan baiknya bisa membawa mereka pada keselamatan. 跟进基督教的会友他们说，我们不需要再次靠主耶稣，相信主耶稣而得救，最重要我们是靠我们的行为就可以得救。 Alkitab mengajarkan yang sebaliknya. 但是圣经的教导跟他们的学说是相反的。 Saya ingin menutup khotbah ini dengan apa yang diucapkan oleh Tim Keller, almarhum Tim Keller, seorang pendeta, seorang teolog Reform. 那么接下来呢，我也用 Tim Keller 他所说的这个话呢，来结束今天早上的讲章。他是改革宗教的一个人物。 Injil adalah kabar baik. 他告诉我们，福音是好消息。 Kalau ada orang bertanya apa itu Injil, 如果都有人问什么是福音， maka Tim Keller berkata Injil adalah Anda lebih berdosa, Anda lebih jahat dan lebih lemah dari yang pernah Anda pikirkan. 那么 Tim Keller 告诉我们，福音就是要告诉我们，我们是个罪人，我们是个在我们想象以外的，是最卑贱，是罪恶满贯的一个人。 Namun Anda lebih dihargai, lebih diterima, dan lebih dicintai daripada yang dapat Anda harapkan. 但是你能够被神所接纳、被接受，比起你所想象的、所渴望的更大。 Kalau Anda berpikir kita berdosa cuma sampai di sini, sebenarnya keberdosaan kita jauh dari sini. 我们也许会想，我们只不过是一点点的罪恶过，也许只有在这里。但是其实我们的罪比我们所想象的还要大，还要多。 Kalau Anda berpikir Anda hanya dikasihi oleh Allah Yesus Kristus sampai di sini, 若是我们以为我们的主耶稣基督只有爱我们，只有到这个一个界限罢了。 sebenarnya Allah mengasihi kita jauh di atas itu. 但是其实神的大爱是超乎我们所想所求的。 Saya berharap tidak ada seorang pun di sini yang hari ini dan seterusnya memikirkan, mengandalkan perbuatan baik kita. 我希望在座的弟兄姐妹们，包括我们在这里，不再一次因着认为我们要靠着我们的行为才得到救恩。 Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan agar kita berbuat baik. 我们蒙恩得救，并不是因为靠着我们的行为，但是我们蒙恩得救，神要我们出去行善。